dalam perlombaan CP 125 ini. Semalam kalau kita lihat pada awal perlombaan yang di mana Syafiq Rosli yang bermula yang begitu baik, beliau yang bermula di petak yang ketiga terus meluncur laju masuki selekor yang pertama. Firdaus Hamdan yang mencuri tumpuan dalam perlombaan semalam di mana beliau yang bermula di petak yang ke-8 terus meluncur laju berada di belakang Syafiq, dan ada dua pelumba yang terlibat kemalangan di selekor yang pertama, tapi kalau kita berikan tumpuan di mana Syafiq cukup konsisten berada di hadapan, cuba untuk menutup ataupun mengawal perlumbaan semalam, dan pada seketika Firdaus berada di hadapan beliau yang mempertahankan kedudukan, tapi tidak begitu lama kerana sering diberikan tekanan oleh pelumba-pelumba di belakang, dengan Adib yang pada awalnya jauh berada di belakang. Beliau mengejar satu demi satu pelumba dan kita memperlihatkan dengan banyak pusingan. Jadi pelumba-pelumba CP125 ini menggunakan segala pengalaman mereka yang ada, dan kita lihat seperti ini persaingan tiga pelumba ini cukup rapat di mana antara Syukran, Harith Farhan dan juga Zakwan Zaidi, yang dapat kita lihat Zakwan yang memintas Harith di selekor ke-6 ini cukup cantik, cukup bersih. Beliau menggunakan segala pengalaman yang beliau ada. Zakwan yang menggunakan motosikal yang dikatakan pembangunan untuk Gentle Honda, menunjukkan satu peningkatan yang sangat baik, dan pusingan yang terakhir ini yang menjadikan Syafiq kehilangan kedudukan. Pada awalnya Syafiq cuba mempertahankan, tapi beliau membuat sedikit kesilapan dengan Adib menggunakan segala pengalaman yang beliau ada untuk memberikan tekanan kepada Syafiq, dan akhirnya Adib memenangi perlumbaan dengan dikatakan ini adalah satu permainan mental untuk perlumbaan CP125 semalam. Kerana pada perlumbaan 125 semalam, Syafiq yang berada di depan, tapi kita lihat bagaimana Adib yang sentiasa menyerang dari belakang. Dia mengekori saja dan menanti di pusingan akhir, dan dia sendiri mengakui selepas perlumbaan ketika ditemu bual yang dia memang menunggu ke saat akhir untuk memintas Syafiq Rosli untuk naik tempat yang pertama. Jadi persoalannya sama ada Adib dapat lakukan sekali lagi kerana dia bermula dari petak yang sama, petak yang ke-6, dan untuk mengulangi pencapaian yang dilakukannya semalam, bermula dengan tidak begitu baik, dia berada jauh di belakang Syafiq, tapi dia mengejar selepas itu dan meminta satu demi satu pelumba seperti yang Nasya katakan tadi, dan sama ada dia dapat lakukan ataupun tidak pada perlumbaan kali ini, itu yang kita akan lihat. Baiklah, seperti biasa kita akan berada di grid untuk bersama dengan pelumba-pelumba, dan sebelum perlumbaan CP125 ini, Afizat Supaat yang bermula dari barisan utama sekali lagi, dan semalam Harith Farhan Faharin menamakan perlumbaan tempat yang keempat, dan dia bermula dari petak yang kedua, dan mungkin kali ini dia akan dapat memberikan sedikit perbezaan, kelainan kepada pasukannya untuk menaiki podium sekali lagi kerana berlumba di negeri kelahirannya. Dan kalau kita lihat pada rekod, dia graf semakin naik selepas podium di Litar Sepang, dan dia akan cuba naiki podium sekali lagi. Syafiq Rosli pula semalam dia tewas kepada Adib, dan hari ini mungkin dia berazam untuk menebus kehampaannya untuk memenangi perlumbaan pada kali ini. Kita bersama dengan Daniel yang ada di grid sekarang. Alright, saya sekarang dekat grid CP125 di petak nombor 5 dengan Zakwan Zaidi. So, Zakwan, dilihat semakin serasi dengan jentera R&D ni. Kita nampak pun semalam dah ada fight dalam top 5. Apa target Zakwan untuk race ni? Saya punya target just ada rezeki, kalau kita betul-betul starting bagus, saya nak try target podium dekat track ni. Bagi saya just ini adalah satu positif untuk Honda juga, dan ya, kita cuba yang terbaik lah. So far dari round sebelum ni sampai sekarang ada perubahan ke dari dalam segi motor? Kalau aspek daripada segi motor mungkin ada perubahan lah, sebab daripada Sepang kita tengok dengan compare dengan mana-mana motor just jauh beza. Tapi untuk kali ni kita dah lebih prepare daripada awal, just test motor, dyno apa semua. So ada improve, dan bila sampai kat sini just saya fokus untuk push, dan fokus motor ni memang berjalan dengan sangat baik lah. So bagi saya sangat positif lah untuk race kali ni. Alright, baik. Good luck for the race. Okay, baik. Kita akan teruskan ke Adib Rosli dari Yipuan Yamaha Warapang. Okay, Adib. So P1 pada race malam nampak memang taktik ikut, so last minute
dapat overtake dan dapat P1. So, adakah Adib nak kekalkan strategi yang sama pada hari ini? Mungkin hari ni saya akan, kalau boleh saya nak cuba strategi semalam, tapi kalau tak boleh saya akan ubah untuk strategi lain lah. So, Untuk berada di hadapan. Kalau boleh lepas depan terus, nak lepas je lah. Kalau boleh lepas saya akan lari. Kalau tak boleh saya akan konsistenkan kedudukan saya. Okay. Alright, good luck untuk race depan. Back to Hami and Nasha. Terima kasih Daniel. Tadi kita bersama dengan Zakwan. Telah lama tak dengar Zakwan, bekas juara CP130 2014 dan juara Asia sebanyak 2 kali. Dia di belakang sedikit Azlan Shah yang menang sebanyak 3 kali dalam kejuaraan Asia. Dan dia kali ini berlumba untuk pembangunan bagi jentera, bagi pasukan Bonshu Honda Racing Team. Dan tadi Adib kata dia akan cuba untuk lakukan sekali lagi. Jadi macam mana kalau Nasha lihat pencapaian Adib di hujung minggu ini, sama ada dia dapat lakukan? Kalau kita lihat Adib, kita tahu dia seorang pelumba yang sangat berpengalaman. Beliau tahu bagaimana untuk membaca rentak pelumba-pelumba di hadapan dia. Semalam memang Adib berada di belakang sedikit. Mungkin beliau tertinggal sewaktu memasuki selekor yang pertama. Kerana memasuki selekor yang pertama, satu perebutan yang besar untuk mengambil selekor itu perlu berhimpit-himpit sedikit. Tetapi beliau berjaya untuk memintas satu demi satu kerana banyak pusingan yang dilalui oleh kesemua pelumba. Adib kejar satu demi satu dan menggunakan segala pengalaman, segala skill yang beliau ada untuk terus konsisten, dan akhirnya apa yang strategi yang Adib lakukan itu berjaya membuatkan beliau menang. Dan ini adalah syukran Aizat, bekas juara bagi kategori pertengahan ini, dan seorang lagi pelumba kelahiran Terengganu, dan Faris Hafiz yang mendahului sebelum mereka sampai ke litar ini, tapi dia telah melepaskan kedudukan ini kepada rakan sepasukannya. Dia nampak yakin tadi Nur Hakim Nur Hafizullah, pasukan One SOX Racing Team berada di petak yang ke-10. Firdaus Hamdan tadi yang saya nak katakan untuk Moto One Koyoko Honda KC Racing Team. Semalam dia naik di tempat yang ketiga. Nampak dia laju di depan, dan di hujung minggu perlumbaan ini juga nampakkan prestasi yang baik untuk Firdaus Hamdan. Jadi itu sebenarnya pelumba yang kita akan lihat nanti kedudukan grid, tapi ini adalah pelumba yang akan memberikan cabaran kepada perlumbaan di litar pemotoran Terengganu ini. Untuk 10 yang teratas terutamanya yang layak ke shootout bagi penentuan petak 10 petak pertama dalam perlumbaan. Mereka bersedia sekarang untuk dilepaskan bagi satu pusingan warming up lap atau promotion lap bagi kesemua pelumba-pelumba. Kita akan lihat pada grid nanti kedudukan yang sama juga pada grid pusingan yang ke-5 semalam, dan mereka boleh belajar apa berlaku semalam untuk mereka perbaiki pada perlumbaan kali ini. Hafizah Sumai petak pertama, Haris Farhan petak yang ke-2, 3 Syafiq Rosli, 4 Hafizah Rofa, 5 Zakwan Zaidi, 6 Muhammad Adib Rosli. Barisan ke-3 petak ke-7 Muhammad Farid Hafiz, petak ke-8 Muhammad Firdaus Hamdan, 9 Ahmad Syukran Aizat, 10 Muhammad Nur Hakim Nur Hafizullah, 11 Muhammad Haziq Hamdan, 12 Muhammad Aiman Hafiz Syaril. Di petak yang ke-13 Saiful Zahri Muhammad, 14 Alif Daniel Altri, 15 Rahimin Nabil Razu, 16 Muhammad Rozaiman Said, 17 Abdullah Qayyum Razak, 18 Muhammad Zaki Zamri. Petak ke-19 Muhammad Ashraf Daniel, 20 awal Muhammad Al-Fikri Yusni, 21 Muhammad Usama Muhammad Nazam, 22 Siti Nur Hafizah Muhammad, dan petak terakhir diisi oleh Muhammad Izzat Muhammad Radwan. 23 pelumba yang disenaraikan dalam CP125 ini, dan mereka mulai tiba. Dan kebiasaannya dalam CP125, kita lihat penguasaan pasukan sebelum ini, Maju Moto, kemudian pasukan Waipang, kita boleh mengagakkan siapa yang akan dapat berada di depan. Tapi yang menariknya musim ini, walaupun pasukan Waipang yang seakan nampak di depan penguasai, tapi agak terbuka juga kerana pasukan Maju Moto Tune Boss Racing Team, Tune Boss Pink Racing juga boleh berikan cabaran dalam perlumbaan ini. Kita nantikan untuk kesemua pelumba bersedia bagi dilepaskan CP125, 15 pusingan untuk pelumba. Mereka bersedia untuk dilepaskan sekarang ini. Perhatikan siapa akan lepas di selekor yang pertama terlebih dahulu untuk berada di depan.
permulaan yang baik dari tengah. Oh, pelumba terjatuh di awal perlumbaan. Tapi di depan kita lihat Syafiq Rafiq Rosli. Rosli yang berjaya keluar di selekor pertama untuk berada di tempat yang pertama. Dan seorang pelumba Waners F yang nampak terkeluar dari perlumbaan. Maksud saya yang kalau kita lihat tadi itu adalah Hafizah Rofa yang terjatuh. Beliau yang bermula di petak yang Yang keempat. keempat. Ya. Jadi Hafizah Rofa telah pun terkeluar dari perlumbaan. Di depan Syafiq Rosli, kita lihat di barisan belakang nanti mungkin ada berubah sedikit kedudukan kerana dia pelumba berada di depan dan yang di jangkauan kepada pelumba lain untuk meluncur laju di depan 29 di tempat yang kedua adalah Afizat Sufaat, pelumba yang memiliki petak utama perlumbaan, dan dia sekarang mengejar Syafiq. Di belakangnya Firdaus Hamdan dan di belakang Firdaus adalah pelumba Wawai Pang yang dia pada nombor pada motosikal itu untuk memastikan The Farid Hafiz ataupun Adik Rosli. Di awal tadi kita lihat Lihat bagaimana pelanggaran di atas. dia terlanggar seorang pelumba pasukan Toyoko Honda Casey, pelumba Casey yang kita lihat sayang sekali terjatuh Hafizah Rofa, tapi dia selamat kerana okey dan perlumbaan dapat diteruskan. Dan di depan sekarang Syafiq Rosli, Hafizat Sufaat, Firdaus Hamdan, Faris Hafiz, Aris Farhan Bahrin berada di tempat yang ke-5, Syukran Aizat tempat yang ke-6, Adib tempat yang ke-7, Zakwan tempat yang ke-8. Itu kedudukannya mereka sampai di pusingan yang pertama tadi. Firdaus berjaya melepasi sekarang ini untuk mendahului. Faris Hafiz cuba masuk, cuba juga kesempatan untuk melepasi dengan kita lihat yang itu adalah Aris Farhan Bahrin yang cuba untuk masuk di selekor pertama, tapi dapat ditutup dengan baik oleh Syafiq. Lebih masih lagi bersebelahan dan sekarang ini Syafiq berjaya untuk menutup pintu, tidak membenarkan Aris Farhan masuk. Sementara Hafizah Rofa sayang sekali terpaksa melupakan perlumbaan pusingan yang ke-6. Kita lihat bagaimana Zakwan yang melepasi Syukran Aizat. Zakwan sekali lagi membuat satu potongan yang sangat cantik yang kita lihat, dan kita lihat nampaknya Syafiq tadi pada seketika beliau berkedudukan di tempat yang ketiga, dan sekarang ini Harid naik di tempat yang keempat. Syafiq, Adib sekarang ini persaingan di tempat yang ketiga, di mana Firdaus Hamdan dan juga Habib cuba untuk melarikan jauh dan ada pelanggaran yang dapat kita lihat, dan satu pelumba terjatuh seorang pelumba, dua pelumba dapat dari belakang. Kita akan lihat siapa pelumba yang terjatuh itu. Siapa? Hafizat dan Syukran yang Hafizat dan Syukran Aizat yang berlanggar tadi. Ini di antara Firdaus dan juga Haris Farhan sekarang ini yang berada di depan. Mereka yang menguasai perlumbaan yang ke-6 buat masa ini, tapi ada 12 pusingan lagi ditamatkan. Jauh sedikit meninggalkan pelumba lain di tempat yang ke-3, tempat yang ke-4 di hadapan Muhammad Firdaus Hamdan, Aris Farhan Bahrin, Syafiq Rosli, Faris Hafiz, Zakwan Zaidi, Adib Rosli. Adib ketika jaga jauh di belakang pada ketiga ini dengan dua pelumba depan yang sedang rancak bersaing dengan Syafiq Rosli serta Faris Hafiz cuba untuk merapatkan diri dengan kelompok depan. Adib telah mulai sampai, itu juga dengan Zakwan Zaidi. Kalau kita lihat sekarang ini nampaknya Syafiq yang mulai merapatkan diri di belakang Firdaus Hamdan, kerana sekarang ini kita dapat lihat Harid masuk melepasi Firdaus. Harid yang melepasi di selekor yang pertama sekarang ini. Harid yang naik di tempat yang pertama. Firdaus sekarang ini cuba untuk melepasi tapi tutup oleh Harid Farhan cukup cantik, dan Syafiq dan juga Faris mulai sampai sekarang ini di belakang Firdaus Hamdan menuju ke selekor yang ke-6. Syafiq melepasi Firdaus. Syafiq naik di tempat yang kedua. Cukup cantik gerakan yang ditunjukkan oleh Syafiq tadi. Adanya kali cubaan yang dilakukan juga tadi oleh Faris Hafiz untuk minta tapi dapat ditutup. Dan sekali lagi kita lihat bagaimana Haris Farhan Bahrin yang masuk bagian dalam kerana agak wide sedikit oleh Firdaus dan memberi peluang kepada nombor 52 untuk berada di depan. Dan sekarang ini Syafiq berjaya melepasi Firdaus Hamdan. Naik tempat yang kedua Firdaus Hamdan dengan dua pelumba pasukan Wawai Pang berada di belakangnya. Sekarang ini sama ada berlumba di depan 52 Muhammad Haris Farhan Bahrin yang berlumba di kampungnya sendiri dapat memberikan kemenangan pertama kepada pasukan Jimba Speed Racing kerana mereka telah naik podium di Sepang. Tapi saya tidak mahu terlalu awal mengatakan kerana di belakangnya adalah Syafiq Rosli dan juga Firdaus Hamdan yang semakin rapat
dan Faris Hafiz dan Adib Rosli juga semakin rapat. Dan ada 10 pusingan lagi baki dalam perlombaan ini. Masih ada peluang untuk mereka mengejar. Kalau kita lihat sekarang ini tekanan yang diberikan kepada Habib Farhan kerana dua pelumba ini mulai sampai di bahagian belakang Habib Farhan. Habib Farhan sedar kerana beliau dengar bunyi motor sampai di belakangnya, jadi beliau perlu untuk memperangkat kedudukan dan lari. Tapi dalam kedudukan sekarang ini dengan 9 pusingan lagi banyak, dan Faris mula merapatkan diri dengan Adib yang sekarang ini kita dapat lihat Adib yang baru saja melepasi Zakwan berada di kedudukan di tempat yang kelima. Adib kita lihat Syafiq Rosli pun berjaya melepasi Haris Farhan dengan Firdaus juga cuba mengambil kesempatan ini. Perebutan di depan ini memberikan peluang pada Faris Hafiz untuk merapatkan dirinya. Begitu juga dengan Adib dan Zakwan. Dan belum selama lagi belum di depan kerana dua berpengalaman berada dalam lebih belakang kelompok ini. Mereka cuba untuk mengejar di kedudukan Syafiq Rosli kembali di depan sekarang. Ikuti dengan Haris Farhan. Kemudian Firdaus Hamdan di tempat yang ketiga. Faris Hafiz dikoi rapat di belakang tempat yang keempat. Adib dan juga Zakwan. Zakwan tinggalan sedikit dan Adib mulai cuba untuk dapatkan momentum mengejar pebulu depan dengan Syafiq Rosli. Mendahului sekarang ini dengan Haris Farhan dan Firdaus Hamdan. Faris Hafiz, Adib Rosli di tempat yang kelima. Zakwan Zaidi di tempat yang ke-6 pelumba yang teratas sekarang, dan sama ada Faris Hafiz dapat untuk merapatkan dirinya dengan 8 pusingan lagi akan tamat, dan mereka perlu untuk mengejar kedudukan di hadapan yang persaingan yang sengit antara pelumba ini memberikan sedikit peluang kepada pelumba di belakang untuk merapatkan diri. Tapi sekarang nampak semakin laju di depan dan gap tidak berubah di antara 3 pelumba di depan, 2 pelumba di depan, 3 pelumba di depan maafkan saya, dengan Faris Hafiz tempat yang keempat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini 3 pelumba ini perebutan di tempat yang pertama dengan Syafiq mempertahankan kedudukan dan Zakwan mulai merapati di belakang Adib. Adib yang semakin cuba untuk mengorak langkah untuk sampai betul-betul di belakang Faris untuk merapatkan diri, dan tumpuan kita sekarang ini kepada 3 pelumba di mana Syafiq yang sekarang ini tugas berat di mana beliau sekarang ini dikejar oleh 2 pelumba cuba untuk masuk melepasi. Daus lepas naik di tempat yang kedua sekarang ini berada di belakang Syafiq. Dan 3 pelumba ini yang kita akan lihat kerana saling bertukar kedudukan, dan kalau cantik dari dalam masuk Haris Farhan memintas Firdaus Hamdan, berani dia diberikan sedikit saja peluang dan dia masuk untuk memintas dan kembali cuba untuk mengejar Syafiq Rosli. Syafiq pada keadaan yang sama semalam berada di depan, tapi cuma kali ini 2 pelumba di belakang yang mengejar. Semalam dia ada Adib di belakang, kali ini ada 2 pelumba, Haris Farhan dan juga Firdaus Hamdan yang berikan ancaman kepada Syafiq Rosli sekarang yang berada di tempat yang pertama dengan 7. Mereka masuk ke 6 pusingan akan tamat. Masih lagi ada masa untuk 2 pelumba di belakang, termasuk juga dengan Zakwan tempat yang ke-6 untuk mengejar. Tapi 3 pelumba di hadapan ini yang menarik kita lihat. Syafiq Rosli, Haris Farhan dengan Firdaus Hamdan sekarang memang dapat sekali kedudukan ketiga-tiga pelumba ini. Dan seperti semalam ketika Syafiq mengatakan bahawa dia bertahankan, masuk terbaik sekali. Dan Syafiq yang terbabas keluar ketika Haris Farhan masuk tadi untuk memintas, dan Syafiq terus ke tepi. Dan sekarang ini Haris Farhan yang mendahului dengan Firdaus Hamdan yang mengejar di tempat yang kedua. Baiklah, kalau kita lihat kita lihat lagi sekali bagaimana Habib Farhan yang meminta Syafiq di selekoh yang ke-6. Sekali lagi beliau mengulangi mengakibatkan Syafiq tidak perasan. Ada seorang pelumba yang masuk dan menyebabkan Syafiq terbabas, dan sayang sekali buat Syafiq, beliau berada dalam kedudukan yang baik tadi, tapi kita berikan tumpuan kepada 2 pelumba. Habib Farhan tidak mahu melepaskan kedudukan di tempat yang pertama ini. 2 pelumba di belakang juga, Adib dan juga Faris cuba untuk tarik satu sama lain. Mereka mulai sampai. Mulai sampai sekarang ni, walaupun ada gap antara mereka, tapi mulai sampai sekarang. Faris Hafiz dan Adib Wawai Pang menyaksikan Sifu melihat 2 pelumbanya yang cuba untuk mengejar 2 pelumba di depan. Kita akan perhatikan sama ada perbezaan masa ini 1.4 saat di antara Faris Hafiz dan Firdaus Hamdan. Jika berkurang atau tidak, kerana baki 5 pusingan lagi akan tamat. Di depan mereka belum bersaing, di belakang mungkin boleh membantu untuk mengejar pelumba di depan. Dan Haris Farhan tahankan kedudukan tempat yang pertama. Dia telah 2 kali tunjukkan bahawa di selekoh yang sama dia berjaya masuk. Jika diberi sedikit saja ruang, dia akan lakukan.
Saya dapat lihat di mana Firdaus mula memandang ke belakang kerana beliau rasanya sedar yang dua pelumba pasukan Nippon Yamaha Waipang ini mulai sampai. Dan sekarang ini dia sedar yang dia perlu mempertahankan kedudukan, dan kita lihat di mana Harith Farhan terus mengekalkan tunggangan yang konsisten untuk terus fokus berada di hadapan dengan berbaki 4 pusingan lagi. Dan sekarang ini nampaknya jarak semakin Ya, dekat. semakin hampir. Semakin hampir, Faris mulai mendekati dengan bantuan daripada Adib yang memberikan angin untuk mereka berdua ini sampai di belakang dua pelumba yang berada di hadapan ini. Dan Firdaus Hamdan mungkin akan lakukan apa yang Adi lakukan semalam di belakang Syafiq hingga sampai ke pertengahan akhir. Dan 1 saat, 0.9 saat sahaja. Ambil lagi dan Firdaus Hamdan masuk kepada kesilapan oleh Haris Farhan, dan semakin hampir pula dua pelumba Waipang di belakang dengan Faris Afif mengikut di belakang Haris Farhan. Haris Farhan bukan kesilapan tadi menyebabkan dia beri peluang bagi dua pelumba di belakang untuk rapat, terutama bagi Faris yang semakin hampir dengan dua pelumba di depannya, Firdaus Hamdan dan Haris Farhan. Kita lihat Harith Farhan yang sedikit tergelicik di selekor yang pertama tadi menyebabkan beliau kehilangan kedudukan dan memberikan kelebihan kepada Adib dan juga Faris. Faris berada di kedudukan keempat, tak silap saya. Yang tempat ketiga adalah Adib. Adib pada seketika berada di jauh di belakang dan Ya, Adib mulai sampai berada di kelompok di hadapan ini. 4 pelumba perebutan di tempat yang pertama. dan Adib mulai sampai. Adib dah tunjukkan semalam pengalaman yang ada dan bagaimana dilakukan. Adib bersebelahan dengan Haris Farhan menuju ke selekor. Sekarang Adib cuba masuk bagian dalam kali ini. Adib pula. Adib pula. Apa yang dilakukan tadi oleh Haris Farhan, sekali Adib lakukan kepada Haris Farhan pula untuk masuk ke bagian dalam, dan Adib berada di depan sekarang ini mendahului pelumpaan dengan ada Firdaus Hamdan tempat yang kedua, Faris Afif tempat ketiga, Haris Farhan turun tempat yang keempat. Jadi Adib dengan 2 pusingan lagi akan tamat. Adib berada di depan sekarang ini. Kalau seperti yang saya lihat tadi, Hami, Adib yang memintas Harith Farhan dan juga Firdaus, beliau break sedikit untuk melewatkan, mungkin menggunakan pengalaman yang beliau ada untuk memberikan Harith dan juga Firdaus terbreak sikit dan memberikan ruang untuk beliau lari lebih jauh. Sekarang ada jarak sedikit antara mereka dengan baki lepas di 1 pusingan lagi akan tamat, dan Syafiq telah sampai kembali. Syafiq telah sampai kembali meminta Haris Farhan dan mengejar sekarang Faris Hafiz. Dia tidak mahu mengalah, tidak mahu putus asa sekarang, dan berada pada kedudukan tempat yang keempat di belakang 2 pelumba ini. Adib semakin jauh di depan meninggalkan Firdaus Hamdan, dan Faris Hafiz akan cuba mempertahankan untuk menaiki podium. 2 pelumba Waipang di atas podium, tapi agak sukar sedikit percubaan ini kerana mereka sampai di beberapa selekor lagi akan tamat, tapi di belakang lebih menarik untuk kita lihat Haris Farhan juga cuba untuk merampas kembali kedudukan. 3 pelumba ini bersaing di hadapan. Kita lihat Adib mengekalkan kedudukan di tempat yang pertama. Di belakang 3 pelumba ini masih lagi Faris Afif mempertahankan kedudukannya menuju ke selekor yang terakhir. Adib, tapi Firdaus Hamdan semakin hampir nampaknya. Firdaus Hamdan cuba untuk memberikan cobaan kepada Adib. Firdaus Hamdan dan Adib itu sampai ke penamat. Adib sampai, Firdaus Hamdan tempat yang kedua. Ketiga sekali antara 2 pelumba. Siapa sampai depan dahulu? Haris Farhan yang sampai ke tempat yang ketiga. Haris Farhan berjaya menaiki podium akhirnya ke tempat yang ketiga. Kemenangan satu lagi untuk Sifu, untuk pasukan untuk pelumbanya. Adib Rosli berjaya menaiki pelumpaan. Dan tempat yang kedua Firdaus Hamdan. Haris Farhan Bahrain berada di tempat yang ketiga. Syafiq Rosli tempat yang keempat. Faris Hafiz di tempat yang kelima. 5 persaingan di hadapan yang kita saksikan tadi. Cukup menarik persaingan kali ini. Adib yang berada jauh di belakang, beliau yang meminta satu demi satu pelumba, dan pada seketika memang jarak yang sukar nak dijangkakan untuk beliau kejar pelumba dapat, tetapi dengan persaingan di antara Harith Farhan, Syafiq Rosli, Firdaus Hamdan yang menjadikan Faris dan juga Adib sampai dengan bantuan rakan sepasukan memberikan Adib satu lagi kemenangan untuk minggu ini. Kita lihat bagaimana di garisan penamat dengan Adib yang melintasi checkered flag terlebih dahulu dengan 3 pelumba ini. Persaingan di tempat yang ketiga, Harith Farhan, Faris Hafiz dan juga Syafiq Rosli. Nampaknya Harith yang terlebih dahulu sampai, Syafiq tempat keempat dan Faris Hafiz di tempat yang kelima. Bukan yang semalam Adib lakukan ya, tapi sekali lagi lakukan. Tapi saya kalau boleh nak lihat kembali bagaimana macam mana tadi Adib masuk untuk memintas dari dalam, seperti apa yang dilakukan oleh Haris Farhan. Tapi Adib dapat lakukan dengan 2 pelumba sekali. Dia masuk untuk dia lepas
untuk naik di tempat yang pertama ketika dua pusingan lagi akan tamat. Ini keputusannya Adib Rosli tempat yang pertama, Firdaus Hamdan tempat yang kedua, Haris Farhan Bahri tempat yang ketiga, 4 Syafiq Rosli, 5 Faris Afi Abdul Rahman, 6 Zakwan Zaidi, 7 Alif Janial Asri, 8 Nur Hakim Muhammad Nur Hafizullah, tempat yang ke-9 Abdullah Qayyum, tempat yang ke 10 Zaki Zamri, 11 Haziq Hamdana, 12 Hahimin bin Razu, 13 Ashraf Daniel, Rozaiman Said, 14 15 Aiman Hafiz Syaril, 16 Usama Narzam, 17 Siti Nur Hafizah Muhammad, 18 Awang Fikri Yuzni Syukran dan Hafizat 19 dan 20. Dan Syafa Azhari 21, 22 Hafizah Rofa, 23 Izzat Radwan. Dua pelumba yang tadi tidak pun melengkapkan satu pusingan pada perlumbaan pusingan yang ke-6 ini. Kita akan saksikan kembali perlumbaan tadi. Saya nak lihat bagaimana tadi Adib. Kerana Adib berada jauh di belakang. Ini di awal perlumbaan Hafizah Rofa yang terjatuh. Dan di depan Syafiq Rosli. Memang nasib yang terbaik bagi Syafiq di 2 minggu ini. Semalam dia melepaskan tempat pertama kepada Adib. Hari ini dia dipintas oleh Haris Farhan Bahri. Kita akan lihat nanti bagaimana apa yang berlaku ketika Haris Farhan berikan cabaran kepada Syafiq Rosli yang berada di depan. Dan ketika ini 29 yang kita lihat di depan Al-Fizat Syufaat. Ini di awal perlumbaan bagaimana Hafizah Rofa yang terjatuh di awal perlumbaan. Dan ketika ini di hadapan Firdaus Hamdan dan sengit ni 2 pelumba Sultan Aizat yang terjatuh. Dua pelumba yang terjatuh di belakang. Dan lepas itu kita lihat bagaimana 3 pelumba di hadapan ini. Firdaus Hamdan, Haris Farhan dan juga Syafiq Rosli. Dan ini dia masuk untuk memintas melewati Firdaus Hamdan untuk naik tempat yang kedua. Dan selepas nanti kita bagaimana dia masuk di selekoh dan menutup ruang Syafiq Rosli untuk memintas dan merampas tempat yang pertama. Pada ketika ini jangkaan kita kepada 3 pelumba di depan untuk berada di kedudukan atas podium. Dan ini bagaimana dia masuk dan Syafiq terbabat sedikit. Dan selepas itu dan kedua pelumba ini yang kita lihat sampai 2 pelumba Waipang di belakang. Haris Farhan yang mendahului perlumbaan kesilapan Haris Farhan itu menyebabkan Firdaus Hamdan cuba untuk dapat memintas. Dan kedua-dua pelumba Waipang Adib dan juga Faris telah pun sampai di belakang mereka. Dan Adib menunjukkan pengalaman yang dia ada, yang digunakannya untuk dia masuk dan memintas 2 pelumba sekaligus di selekoh yang pertama untuk mendahului perlumbaan. Dan selepas itu walaupun cuba diberikan cabaran oleh Firdaus Hamdan, tapi Adib menggunakan pengalaman dan kekuatan jengkelnya untuk ada di depan. Sementara persaingan untuk tempat yang ketiga, 3 pelumba yang kita lihat tadi. Haris Farhan Bahrin sama dengan Syafiq Rosli yang kembali berada di depan. Cuba untuk memberikan cabaran. Muhammad Haris Farhan, tahniah di tempat ketiga. Pada di awal perlumbaan tu nampak macam boleh menang perlumbaan ni dan bertukar-tukar tempat. Nampak begitu agresif cuba memotong rider-rider lain. But akhirnya di tempat ketiga, tahniah. Dan macam mana race tadi? Okay, firstly syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim saya, tim Boss Me Racing and family saya, kawan-kawan. Kemenangan ni tempat ketiga memang saya adakan untuk mereka. And race tadi memang tough gila. Saya dah cuba, saya hot shot nombor 5 dan saya cuba catch up satu-satu. Dan saya sempat memimpin perlumbaan. Tapi disebabkan keadaan cuaca yang panas, enjin saya sedikit blow down. Dan grup belakang sampai balik dan saya mampu bertahan untuk tempat ketiga je. Tapi apa pun memang terbaik and Alhamdulillah. Tahniah diucapkan and jumpa next race. Sabarlah. Muhammad Firdaus, tahniah lagi sekali kita jumpa di podium. Nampaknya tadi di awal-awal perlumbaan nampak macam boleh memenangi perlumbaan, tapi perebutan di antara beberapa rider yang bertukar-tukar tempat. Boleh ceritakan sikit? Okey, pertama kali saya syukur Alhamdulillah pada
Allah SWT kerana hari ini 2 kali rezeki saya di sini, Kuala Terengganu. Dan kedua, saya nak ucapkan terima kasih pada tim saya, Honda KC Racing, kerana memberi setup yang sangat baik bagi semalam dan hari ini. Okey, bagi saya perlumbaan tadi agak sengit sebab yalah, saya nak buat macam semalam pun plan tu biasalah, orang mesti tahu betul, dapat baca. So saya cuba konsistenkan diri saya sebab saya pun ada kelompok di hadapan dan saya ada bergeluk dengan Arif Farhan. Dalam 1 lap, 2 lap dia potong, saya potong. So bagi saya konsisten lah. Saya punya race pace tu untuk sampai ke garisan finishing. Dan last kali saya berterima kasih lah pada semua yang sokong saya, ibu bapa saya yang datang ke sini menyokong saya. Terima kasih pada semua. Terima kasih. Tahniah diucapkan. Dan pemenang di tempat pertama Adib Rosli yang suka buat magic sebab kita tak sangkakan Adib akan menangi perlombaan sebab Adib memang di belakang agak jauh. Ya, Tapi macam biasalah, macam semalam Adib pun macam ni juga dan hari ni pun tetap yang sama. So apa cerita ni Adib? Okey, first kali saya nak syukur Alhamdulillah pada Tuhan yang telah memberi rezeki kepada saya dan juga Ipoh Yamaha Waipang yang telah banyak bekerja keras pada perlombaan hari ini. So pada perlombaan tadi memang sengit mana saya ketinggalan di belakang sedikit. So pada lap yang ke-5 ataupun ke-6 saya cuba mengejar satu persatu. So Alhamdulillah pada last lap ataupun second last lap saya dapat meminta Sarik dan juga KC punya motor. So saya dapat tempat pertama pada perlombaan ni. Tahniah diucapkan kepada Adib. Kita akan saksikan podium bersama dengan ketiga pemenang pada perlombaan tadi. Dan sekarang podium Haris Farhan yang sengit pada tempat yang ketiga dan berjaya memberikan tempat yang ketiga kepada pasukannya. So, podium kedua bagi Jin Boss Pink Racing. Dan tempat yang kedua Firdaus Hamdan untuk motor Toyota Honda KC Racing Team. Dan sekali lagi menaiki podium tempat pertama pelomba Ipoh Yamaha Waipang Racing Team, Muhammad Adib Rosli berjaya memenangi perlombaan yang keduanya bagi hujung minggu ini. Dan Sifu Waipang menerima anugerah pasukan untuk Ipoh Yamaha Waipang Racing. Dan untuk melengkapkan podium pada hari ini, tamu hormat yang dijemput untuk podium bagi CP 125 Muhammad Milzam Nur Anwar, Ketua Penolong Pegawai Daerah Pembangunan Pejabat Daerah Kuala Nerus, dan juga Muhammad Munawi Mahdun, pengurus kanan pengurusan penajaan Petronas. Sekali lagi, inilah dia podium bagi CP 125. Adib Rosli, Firdaus Hamdan dan Haris Farhan Bahrain. Kedudukan keseluruhan yang kita akan lihat nanti. Adib akan terus berada di depan dengan kejayaan bagi Adib